pakai dua mic. Pakai dua mic. Itu mic FB ni. Oh, Untuk TikTok. TikTok. Ya. Mau menari lah pasal. Baru dapat live juga sebenarnya. Kan yang dulu followersnya baru 1,000. Baru dapat. Masih dua dah follower. Yang tu dah 1,000 lebih dah. Siap Sarawak. Tes suara lah. Tes 1, 2, 3. Boleh komen, boleh tulis diorang komen tak suara clear ataupun tak. TikTok udah start lah. TikTok udah start lah. Yang tu dua-dua dah start. Okay. Dia suara tu. Boleh. Suara okey. Aduh. Assalamualaikum. Clear. Okey, kontrol saya. Okay. Kontrol ikonnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke TikTok Hidayah Center Sarawak. Termasuklah FB page FB Hidayah Center Sarawak juga. Jadi sekarang ni saya nak test dulu dari segi suara okey tak? Clear tak?
Alhamdulillah, terima kasih atas respon daripada Darwish Azin. Sebentar lagi kita akan start kita punya live, perkongsian live di TikTok dan FB, insyaAllah. Cipta. Facebook hantar tak? Ha? Facebook hantar tak? Dia sampai Sarawak. So, kat Pelas di Sibu tu muat. Sibuk. Sibu aktif, banyak kelas di Pelas saya. Oh. Rasanya kena pegang tu. Okey, saya kena pegang tu. Boleh. Boleh. Pegang aja. Senang. Ni clear untuk megang. Okey juga, cumanya macam ada apa nama tu? Macam ada bunyi-bunyi lain ke? Oh, okey. Sampai habis lah macam ni. Kepitnya aja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jelas ya. Kepada semua yang sedang menonton. Jelas lagi ya. Kira kelab nak introduce kejap. Lepas kita akan start terus semua. Untuk first. Start terus lah. Start terus lah. Okey ke? Macam tu lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada semua para penonton yang berada di dalam FB Live page Hidayah Center Sarawak dan juga TikTok Hidayah Center Sarawak yang tengah berlangsung sekarang ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan daripada Allah kita dapat bersua sekali lagi di dalam perkongsian iaitu iChat, Islamic Chat, dan pada kali ini kita akan berkongsi kepada semua mengenai tentang satu tajuk yang mungkin tidak asing kepada para penonton dan kita semua yang berada di mana pun, iaitu mengenai tentang fenomena gangguan jin dalam kehidupan manusia. Jadi isu inilah, tajuk inilah yang kita akan bincangkan, yang akan kita kongsikan pada malam ini insya-Allah kepada semua para penonton agar kita bersama-sama lah mendapat manfaat daripada perkongsian ini nanti insya-Allah. Dan sebelum kita nak meneruskan kita punya perkongsian pada malam ni, kita mulakanlah kita punya majlis ni dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang sudi hadir pada malam ini dan juga begitu tetamu jemputan kami iaitu Ustaz Malik di atas kesudian untuk memberi ruang dan masa lah untuk berkongsi bersama-sama dengan kita insya-Allah. Jadi sebelum untuk memulakan perkongsian malam ni, saya nak perkenalkan sedikitlah tentang biodata ringkas tentang jemputan kami iaitu Ustaz Malik, yang mana nama penuh beliau iaitu Malik Faisal bin Abdul Wahab, berasal daripada Bintulu, Sarawak, dan telah berkahwin, mempunyai 3 orang anak, dan beliau juga memiliki dari segi pendidikan iaitu ijazah sarjana muda dalam bimbingan dan kaunseling Islam dan jurusan bimbingan dan kaunseling Islam dalam fakulti dakwah. Okey. Dan sekarang ni beliau bekerja sebagai seorang guru di sekolah SK Kampung Jepak, Bintulu, Sarawak. Dan beliau ni banyaklah terlibat dengan iaitu rawatan Islam ataupun ruqyah syar'iyah yang mungkin orang di Bintulu dan di Sarawak, khususnya di Bintulu ni, ramai yang mengenali beliau lah dengan keterbilatan beliau di dalam rawatan Islam ni. Okey, untuk dari segi lebih lagi mengetahui lebih mendalam lagi, nak berkenalan dengan beliau, bolehlah pergi ke akaun beliau di media sosial iaitu di Facebook Kung Pao Malik Faisal dan kisah pengalaman hidup kami 2. Jadi untuk tahu lebih lanjut lagi lah tentang aktiviti yang beliau lakukan. Okey. Jadi untuk kita pada malam ni kita akan teruslah untuk tak melengahkan masa untuk perkongsian pada malam ni, saya akan serahkanlah kepada Ustaz Malik untuk menerangkan serba sedikit mengenai tentang fenomena gangguan jin dalam kehidupan manusia ni. Mungkin perkara ni ada sesetengah orang dia merasakan benda ni macam benda yang macam remeh kan Ustaz, dan ada juga orang yang merasakan benda ni adalah satu benda yang sangat mengganggu kehidupan. Jadi itulah penting untuk kita mengetahui lebih asas, secara asas apa sebenarnya gangguan-gangguan jin ni sebenarnya, apa yang dia punya kesan, apa yang permulaan tanda-tanda dia. Benda ni lah yang kita nak tahulah daripada Ustaz nantilah akan kongsikan insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan, saya nak tanya kepada Ustaz lah untuk pusingan yang pertama, iaitu tentang maksud ruqyah. Kan selalu orang sebut ruqyah ni, apa sebenarnya maksud dari segi secara ringkas lah, beserta dengan dalil yang Ustaz boleh kongsikanlah kepada kami semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Akhwat fillah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali terima kasih kepada saudara saya Ustaz Muhammad Syed Muhammad daripada Hidayah Center Foundation, atas jemputan pada malam ini, dan insya-Allah
dalam jangka masa lebih kurang sejam, Ustaz. Mungkin boleh nanti kita berbincang, bercerita, dan insya-Allah saya akan memberi sedikit pengenalan asas lah kepada, terutamanya kepada semua penonton, terutamanya untuk kita memahami dengan lebih dalam dan yang paling asas berkenaan dengan ruqyah tentang dan juga gangguan jin itu sendiri. Jadi seperti mana yang soalan pertama yang diletakkan oleh Ustaz Muhammad saya tadi berkenaan dengan ruqyah. Ruqyah ini bermaksud lafaz-lafaz, bacaan-bacaan, doa-doa. Itu yang bahasa yang boleh kita faham, yang simple. Tetapi ruqyah itu sendiri terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama ruqyah syar'iyah, kemudian yang kedua ruqyah syirkiyah. Yang mana ruqyah syar'iyah ini mengandungi maksud bacaan-bacaan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur syariat, iaitu dia berlandaskan syariat Islam itu sendiri. Dan sedangkan ruqyah syirkiyah itu adalah rawatan, jampi-jampi yang tidak berlandaskan Islam, malahan dia lebih ke arah mensyirikkan Allah. Benda ini sering kita jumpa. Tetapi sebelum saya membahas lebih jauh, sebab Rasulullah menjelaskan bahawa innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal ini jelas, yang haram ini jelas, dan ada di antara perkara sama di antara keduanya. Ini yang kita risau. Kerana apa? Di dalam ruqyah itu sendiri banyak kita melihat bahawa rawatan Islam itu kebanyakannya bersandarkan kepada unsur-unsur syirik. Ini yang kita kena faham, kena kita tahu sebagai seorang Muslim, yang perlu kita ambil berat. Untuk rawatan ruqyah syariah itu sendiri, itu rawatan-rawatan yang berpandukan pada Al-Quran, pada doa-doa Rasulullah. Dan salah satu syarat dia adalah kita sekiranya kita merawat pesakit, kita menyebut nama-nama Allah, itu dibenarkan. Dan juga kita berdoa dengan bahasa yang kita fahami. Ya Allah, aku sembuhkanlah pesakit yang ada di depanku, ya Allah. Itu dibenarkan. Selain daripada kita membaca Al-Quran dan juga doa daripada Rasulullah itu sendiri. Dan kalau kita melihat pada sebuah ayat Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allah menjelaskan bahawa kami menurunkan daripada Al-Quran itu sesuatu yang bersifat penawar, ubat, yang mana ubat penawar itu yang dimaksudkan Allah adalah bacaan Al-Quran itu sendiri. Tetapi nanti saya jelaskan secara terperinci bagaimana kaedah membaca Al-Quran itu. Kerana Allah sebut bahawa di dalam Al-Quran, daripada Al-Quran itu sendiri ada penawar dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Kadang-kadang apabila kita membacakan Al-Quran, sebenarnya kita kenapa kadang-kadang timbul satu persoalan, Ustaz, kenapa membaca Al-Quran kepada pesakit ni? Ustaz, saya sakit, apabila saya bacakan Al-Quran, kenapa tak sembuh? Yang pertama, memang hak Allah untuk menyembuhkan kita atau tidak. Kemudian yang kedua, kita melihat dulu hak kita sebagai seorang hamba, kita memohon kepada Allah cukup atau tidak. Kadang-kadang kita yakin bahawa bacaan Al-Quran itu menyembuhkan kita. Ini satu pendapat yang sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Walaupun hakikatnya Al-Quran ini adalah asyifa, penyembuh, penawar, tetapi kita tidak dibenarkan untuk meyakini bacaan kita yang menyembuhkan sakit. Ini syarat-syarat daripada salah satu ruqyah tadi. Kita tidak boleh meyakini bacaan kita yang menyebabkan orang yang kita rawat ataupun kita maut kita sendiri menyebabkan kita sembuh. Tidak. Sebab itulah Ustaz, saya lebih selesai apabila ditanya soalan, adakah bacaan ini menyebabkan pesakit itu sembuh? Kalau saya sendiri sebagai perawat, contohnya, dan saya jelaskan kepada kawan-kawan yang kawan-kawan lain yang juga pengamal perubahan Islam. Apabila ada pesakit di hadapan kita, memang kita bacakan Al-Quran. Tetapi semasa kita membacakan Al-Quran itu, sebaik-baiknya kita memohon perlindungan kepada Allah. Dan yang kedua, kita berdoa kepada Allah dengan
ayat Al-Quran yang kita baca tadi, biarlah ayat Al-Quran itu bernilai ibadah dan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terserah Allah bagaimana Allah menyembuhkan pesakit yang ada di depan kita. Kadang-kadang yang menjadi kesilapannya adalah apabila kita membacakan Al-Quran, kita yakin baca Al-Quran kita yang menyembuhkan pesakit. Itu yang tidak dibenarkan, yang tidak dibenarkan tadi Ustaz. Okay? Dan sebaik-baiknya kita baca saja Al-Quran, okay? Dengan tujuan sebagai pahala ibadah. Kemudian apabila kita membaca Al-Quran, kita berniat ibadah dan kita minta dengan Allah supaya Allah sembuhkan pesakit yang ada di depan kita, bagaimana caranya sekalipun, itu lebih baik. Kenapa? Karena ada sifat kehambaan kita kepada Allah dan tidak akan ada unsur-unsur masa riak, masa sombong, aku yang menyembuh pesakit di depan kita, di depan ini tadi. Ya, ini yang kita coba risau, yang coba kita elakkan. Kenapa yang namanya gangguan jin, gangguan syaitan ini berdasarkan apa kelemahan seseorang. Kebiasaannya apabila seseorang itu jenis orang yang takut kepada hantu, jadi syaitan itu akan timbul menampakkan diri dalam bentuk hantu. Kalau seseorang itu jenis orang yang tidak takut hantu, contoh Ustaz, untuk apa dia muncul dalam bentuk hantu? Karena dia tahu orang itu dia takut hantu. Tetapi dia gangguan syaitan tadi macam mana? Dia timbulkan suatu rasa, itu Ustaz, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Apabila kita rasa kita berilmu, ya syaitan tadi dia membisikkan kejahatan dalam dada kita supaya kita merasa kita hebat, kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ini tipu daya syaitan dan syaitan tidak akan berhenti sehinggalah kita meninggal dunia. Okey. Kemudian apabila kita bercerita tentang ruqyah syirkiyah, okey, yang mana kadang-kadang rawatan yang ruqyah syirkiyah ni masih ramai lagi kalau kita melihat masyarakat Islam di sekitar kita yang masih mempercayai bomoh, dukun. Okay? Kadang-kadang apabila ada pesakit yang datang mendapatkan rawatan, okay? Kadang-kadang menjadi satu masalah. Apabila yang pesakit tadi Ustaz, dia jumpa dengan bomoh, bomoh kata ni kena buatan orang. Okay? Lepas kena buatan, ada barang tu ditanam dekat rumah. Lepas tu apabila habis sakit tadi minta tolong bomoh tadi coba untuk ambil, bomoh kata tak dapat sebab level tak sama. Konon-kononnya gangguan jin syaitan tu lebih hebat lagi. Okey, lepas tu tuan pergi dekat cari ustaz yang boleh tolong ambil. Jadi pesakit ini datang ke maktabat dan tempat rawatan kami dan minta tolong untuk cari azimat semua tu dan sebagainya untuk kita musnahkan. Sebenarnya hal macam ni kita tidak nak tidak mau ada urusan apa-apa, tidak ada urusan dengan bomoh dan sebagainya. Sebab rawatan Islam ni tadi seperti mana yang saya jelaskan, innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang Islam ni, yang halal ni jelas, yang haram ini jelas, dan yang kita risau ni Ustaz, yang di antara yang keduanya tadi. Okey, jadi rawatan seperti inilah yang coba untuk kita elakkan, untuk kita buang. Kalau kita bercerita tentang konsep dalam konteks Bintulu ini sendiri, Sarawak ini sendiri, ramai kita melihat ustaz yang bomoh yang menggelarkan diri dia sebagai ustaz ataupun dipanggil ustaz oleh beberapa orang sakit. Tetapi selepas rawatan dibagi azimat, dibagi penjaga rumah dan sebagainya. Okay? Kadang-kadang apabila kita minta pesakit untuk bawa semua azimat tadi untuk kita musnahkan, dia kata tak boleh ustaz, ini ustaz yang bagi, namanya dalam azimat tu ada ayat Al-Quran. Dan kita melihat di sini, okey, banyak kesalahfahaman masyarakat, terutamanya tentang azimat itu sendiri. Sebenarnya kalau diikutkan ustaz, kalau rumah kita tampal, rumah kita penuh dengan ayat Al-Quran, syaitan dapat masuk atau tidak? Kita boleh tanya dengan penonton, ya? Syaitan masuk tidak rumah yang kita lekat dengan ayat Al-Quran? Syaitan boleh masuk. Sebab apa? Sebab syaitan tidak takut pada ayat Al-Quran yang ditulis. Tetapi syaitan takut ayat Al-Quran yang dibaca oleh orang Islam itu sendiri, dan kita kita memahami dan menghayati. Jadi bacaan Al-Quran itu tadi barulah akan memberi kesan kepada kita. Okey? Sebab itulah kita melihat kenapa kita panggil apa yang kita bincangkan pada hari ini Ustaz, suatu fenomena
Okey, satu fenomena gangguan jin. Kenapa? Karena kita melihat bahawa sangat teruk campur tipu daya syaitan dalam kehidupan masyarakat kita orang Islam sekarang ini. Kita lihat terlalu istilah dia macam apa Ustaz, suatu gerakan yang mana satu gerakan besar-besaran untuk menyesatkan umat Islam. Dan satu lagi yang kita rasa Ustaz dalam konteks seperti ini, yang apabila kita berbicara tentang talbis iblis tadi, okay, syaitan dia menampakkan kesesatan itu dalam bentuk yang sangat indah, yang diberi pakaian dalam bentuk supaya nampak lebih Islamik. Okay? Sebab itulah dan untuk memahami satu ini betul atau tidak, sebab itulah kita meletakkan akidah kita sebagai senjata. Karena kalau akidah kita mantap, kita tahu yang mana baik, mana yang buruk, mana yang sesat, mana yang tidak, mana yang halal ataupun mana yang haram. Jadi kita balik kepada ruqyah itu sendiri tadi. Jadi ruqyah adalah suatu rawatan, rawatan, bacaan-bacaan, doa-doa yang kita bacakan, iaitu Al-Quran, doa daripada Rasulullah. Kemudian kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, yang kemudian kita boleh berdoa dengan bahasa yang kita faham, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Itu syarat-syarat daripada ruqyah syariah itu sendiri. Sedangkan ruqyah syirkiyah itu memohon kepada bomoh, memberi kita bermacam-macam tangkal, azimat untuk kita pakai, untuk kita gunakan dan sebagainya. Dan pernah suatu ketika apabila ada keluarga sakit, memberi kami apa Ustaz yang diikat di pinggang, kira tali pinggang kebal, yang dapat daripada guru silat. Sebenarnya silat ni tak ada masalah, belajarlah, kerana salah satu daripada apa yang dianjurkan Rasulullah. Cuma yang dilarang adalah zikir-zikir tertentu yang boleh menyebabkan kita kebal dan sebagainya, termasuk menggunakan azimat atau tali pinggang kebal. Kemudian sebelum saya bakal, yang kita musnahkan, kita buka, dan di dalam tali pinggang tersebut ada beberapa keping kertas yang ditulis tangan. Kemudian yang menjadi rasa kemarahan kita, apabila pada potongan azimat tersebut ditulis tangan, ditulis nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nampak betul kan Ustaz? Kan? Tetapi di situ dilukis bentuk kemaluan. Bentuk kemaluan. Kemudian di setiap kemaluan itu ditulis nama Allah, 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 Allah. Bayangkan. Kalau itulah sebabnya kenapa kadang-kadang bomoh ni dia melarang kita membuka azimat. Karena di dalamnya banyak unsur-unsur yang menyesatkan, unsur-unsur untuk menghina Islam itu sendiri dan Allah itu sendiri. Dan kalau seperti ini kaedah yang digunakan, dan tidak mustahil syaitan akan membantu bomoh tersebut tadi untuk memakbulkan apa permintaan orang tersebut. Kalau orang tersebut minta kebal, insya-Allah dia akan kebal. Tetapi betul-betul kebal atau tidak, itu belum kita pastikan lagi. Kerana apa? Kadang-kadang orang yang menggunakan tali pinggang kebal, baju kebal, biasanya mereka merasa kebal. Mereka yang merasa kebal. Dan apabila pernah kita minta, ada pesakit yang minta kita rawat, dia kata, Ustaz saya kebal. Kalau kebal boleh tidak kalau saya cucuk sekejap pakai jarum? Jangan Ustaz, saya takut. Tadi kan kata kebal, betul Ustaz, tapi saya takut. Tadi itu mungkin wallah alam kita tidak tahu, sebab biasanya ilmu sebegini, ilmu yang bersifat panas, yang datang daripada syaitan, dia tidak lama Ustaz. Dan ilmu yang hak itu sendiri dan kesembuhan itu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas penerangan tentang ruqyah, yang mana ada dua bahagian kan, yang selalu kita dengar ruqyah syar'iyah, tapi ini rupanya ada satu lagi yang dipanggil ruqyah syirqiyah. Dan juga kita tadi diterangkan tentang talbis kan, talbis iblis, yang mana kadang-kadang menampakkan macam Islamik, tetapi di sebalik Islamik itu tadi diseliputi oleh Islamik, tapi di dalam ni tadi berunsur mensyirikkan dan menghina Islam itu sendiri. Dan sebenarnya itulah yang dimahukan oleh iblis dan syaitan laknatullah alaih, untuk menyesatkan
umat Islam. Jadi terima kasihlah Ustaz atas penerangan tentang ru'yah ni tadi, dan kita pergilah ke soalan yang seterusnya. Tapi sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang memberi respon yang baik lah tentang soalan daripada Ustaz tadi. Boleh ke tak masuk? Diorang jawab boleh masuk kan. Hishamuddin, Yanti Balang telah memberitahu syaitan tu boleh masuk ke rumah, walaupun ada tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran tu sendiri tadi. Di situ juga saya melihat Ustaz menunjukkan bahawa inti ataupun asas kepada ru'yah ni sebenarnya adalah akidah lah kan. Akidah, maksudnya pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang penting sebenarnya. Walaupun kita cuma ucapkan bismillah aja kan, tetapi dengan keyakinan yang penuh dengan Tuhan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita. Okey Ustaz, untuk soalan yang seterusnya pula, saya nak bertanya kepada Ustaz lah mengenai tentang tanda-tanda gangguan jin ni pada manusia lah, dan macam mana cara mudah yang mana seseorang ni dia tak perlu pun untuk datang ke ke tempat merawat ru'yah sekiranya dalam keadaan yang sangat sangat memerlukan sangat kan. Jadi mungkin dia boleh melakukan rawatan yang mudah lah untuk sementara waktu. Dan dari segi tanda-tanda dia jugalah Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, berkenaan dengan soalan yang kedua tadi, berkenaan dengan tanda-tanda gangguan jin. Okey. Biasanya tanda-tanda gangguan jin berlaku ketika sedar dan juga ketika tidur. Sebelum saya ulas tentang tanda ketika sedar dan juga ketika tidur, biasanya ada beberapa gangguan yang kita boleh lihat, yang biasanya menjadi alasan kepada syaitan untuk mengganggu manusia. Yang pertama, gangguan daripada sihir. Yang kedua, gangguan keturunan yang biasanya kita lebih kenali dengan nama gangguan saka. Kemudian yang ketiga, gangguan jin asyik, iaitu gangguan jin jatuh cinta dengan manusia. Yang keempat, gangguan daripada ilmu-ilmu persilatan. Yang kelima, daripada ilmu isim, yang mengamalkan zikir-zikir yang sesat dan sebagainya. Kemudian ada juga gangguan ini berpunca daripada rumah. Dia kalau rumah Ustaz, dia ada beberapa penyebab. Kemudian gangguan pada anak kecil pun ada beberapa penyebab. Itu yang kalau ada masa boleh kita ulas nanti. Cuma kita bercerita tentang gangguan ketika sedar. Biasanya pesakit akan merasa berat atau sakit di tengkuk dan juga bahagian belakang badan. Kemudian yang kedua, rasa sakit yang tidak dapat dikesan oleh perubatan moden. Pergi hospital, doktor kata cek tangan kita tak ada apa-apa, tetapi tangan kita rasa sakit, berat dan sebagainya. Kemudian kita sering rasa diperhati. Kita makan, kita tidur, mandi, tengok TV, rasa macam ada je orang tengok. Rasa macam diperhati. Kadang-kadang kita nampak macam ada bayang, kerana ada bunyi-bunyi bisikan dan sebagainya. Kemudian dari segi emosi pula, biasanya emosi kita tidak stabil. Cepat nak marah, cepat nak nangis. Kadang-kadang kita rasa bingung, rasa sedih. Kita pun tak tahu kenapa. Yang kita tahu emosi kita kenapa, macam dia betul-betul tak stabil. Kemudian kadang-kadang pada waktu asar, masuk waktu asar dan sehingga batasnya azan isyak, di antara waktu tersebut memang betul-betul emosi kita tidak stabil. Kadang-kadangnya kita tengok biasanya orang yang emosi yang tak stabil pada waktu asar, bermula asar sampai isyak ni, kadang-kadang kita tengok lagi pada tanda-tanda gangguan lain. Dan biasanya kes seperti ini dialami oleh orang yang mengalami gangguan sihir. Tetapi kita kena cek juga tanda-tanda gangguan lain untuk menyokong bahawa orang tadi terkena sihir. Sebab apa? Kadang-kadang ramai pesakit yang datang di pusat rawatan kami, sebelum itu pergi jumpa bomoh. Memang bomoh kata buatan orang. Dan seolah-olah di dunia ni tak ada orang baik. Sikit-sikit bomoh, sikit-sikit bomoh, sikit-sikit buatan orang. Sehingga kan kita tidak melihat ada satu pun positif
pada orang di sekeliling kita. Kadang-kadang ini yang kita tidak mahu kalau buat dengan bomoh. Sebab bomoh kata, oh yang buat tu ada dekat-dekat je, kawan-kawan rapat. Dia biasa bagi keluar macam tu. Okay? Dan inilah yang menjadi masalah dalam Islam. Itu dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk uzon, okay? Berburuk sangka dengan lain. Jadi akan timbul masalah. Kalau kita betul-betul sakit, contohnya kalau ada pesakit yang datang ke perawatan kami, Ustaz, dan kami akan, soalan pertama yang kami tanya, ada tak dapat kerawatan di doktor? Pergi doktor. Kalau kata belum, kita minta pergi doktor dulu. Sebab pernah ada seorang makcik, bayangkan Ustaz, 3 hari batuk Ustaz, 3 hari datang ke pusat rawatan kami dan kata, Ustaz, saya kena buatan orang, dengan penuh confidence. Macam mana makcik tahu ada bomoh bagi tahu kena buatan orang? Makcik dah pergi klinik, saya tak perlu pergi klinik, Ustaz, sebab ini bukan masalah sakit biasa, ini buatan orang. Itu saya beritahu makcik itu, makcik pergi klinik dulu. Okay? Kalau makcik tak sembuh juga, baru datang ke sini. Lepas tu makcik tu balik marah-marah lah, sebab kami bukan menolak, okay? Sebab kita tidak mahu istilahnya menyambung lidah daripada bomoh-bomoh tadi, okay? Seolah-olah kita menyokong pendapat tersebut. Dan alhamdulillah selepas 3 hari makcik tu datang sembuh, Ustaz. Memang doktor kata ada masalah pada kerongkong. Sebab itulah kita kalau di tempat kami, apabila kita mendapatkan pesakit yang dapatkan rawatan kepada kami minta untuk jumpa dengan doktor dulu. Okay? Sebab apa, di dalam rawatan Islam ni kita perlu berpijak di bumi nyata dulu. Kalau tidak sembuh, barulah kita usaha dan kita ikhtiar. Okey, antara tanda-tanda gangguan lain juga gangguan jin ni. Kadang-kadang macam pesakit tu, ketika sedar, selain daripada emosi tidak stabil, kadang-kadang macam apabila kita bercerita tentang rumah, Ustaz, gangguan pada rumah. Contohnya kalau rumah yang ada gangguan kebiasaan, Ustaz. Okay? Yang pertama, makanan cepat basi. Okay, makanan cepat basi. Kalau kita masak pagi, petang atau malam dah basi. Biasa nasi ni kan boleh bertahan paling kurang, kadang-kadang hari dia masak, esok boleh makan lagi kan. Kadang-kadang kita masak pagi, petang tu dah basi, malam tu dah basi. Kadang-kadang rumah tu ada macam Ustaz, macam kita boleh rasa macam masuk rumah tu macam kita rasa tak selesa. Kita rasa macam kadang-kadang penghuni rumah yang tu, rumah tu kadang-kadang bergaduh sama sendiri. Macam kita lihat macam ada something lah. Sebab kalau melihat pada faktor, kalau betul-betul kita tidak melihat pun kalau ada masalah. Tetapi kadang-kadang rumah yang ada gangguan ni memang kebanyakannya mengganggu kehidupan seharian. Okay? Dan untuk kebelakangan ni, Ustaz, kes-kes yang biasa kami jumpa memang banyak melibatkan patung-patung mainan, patung-patung perhiasan. Patung-patung jenis kalau kita tengok yang kita tengok pun kadang-kadang menyeramkan, yang patung macam ni. Okey, kemudian kalau kita melihat pada gangguan jin ketiga tidur pula, biasanya pesakit akan mengalami akan mimpi binatang buas atau binatang berbisa. Contohnya seperti ular, lipan, buaya, kucing, harimau dan binatang-binatang lain kadang-kadang, Ustaz. Kemudian semasa mimpi tu ada orang bagi barang, mimpi menyusu baby, mimpi berada di tempat yang menakutkan, mimpi berada di tempat yang kotor. Kadang-kadang mimpi kita jumpa, kalau kita lelaki kita mimpi jumpa dengan perempuan cantik, kalau perempuan tu sakit tu perempuan dia bermimpi jumpa dengan lagi handsome. Lepas tu pernah juga, Ustaz, ada beberapa kes tu apabila mimpi ada orang bagi bunga, kemudian pagi tu bangun pagi tiba-tiba betul-betul ada bunga, Ustaz. Bunga bunga lah, okay? Di samping, dekat sebelah bantal tempat dia tidur. Kadang-kadang benda ni dia memang istilah dia mencari adat, okay? Dia kalau berfikir secara logik, benda ni yang namanya gangguan syaitan ni kita tidak dapat benda ni kadang-kadang dia tidak mengerti logik, okay? Tetapi betul-betul berlaku. Itu yang kita kena faham. Kadang-kadang yang namanya gangguan jin ni dia kena ada. Cuma kadang-kadang masalahnya apabila kita bercerita dengan orang yang tua, tak adalah yang namanya ini jin-jin semua, yang ada cuma iblis.
Sebenarnya kata iblis yang ganggu, iblis yang masuk. Iblis ni yang kita tahu yang tidak mau sujud dengan Adam. Okey, dan dia ada banyak tentara-tentara daripada kalangan jin kafir, jin fasik, syaitan-syaitan semua. Inilah yang mengganggu anak cucu Adam sebenarnya. Okey. Dan kalau kita bercerita tentang jin itu sendiri kan memang wujud dan memang ada dan ada di sekeliling kita. Ini yang kita kena faham. Sebab itu sebagai orang Islam kita kena faham basic sebagai orang Islam itu berkenaan dengan alam ghaib. Kadang-kadang ni mudah apabila ada pesakit bercerita, dia kata ustaz saya dapat melihat benda gaib. Benda gaib ini kita tidak akan dapat lihat ustaz. Sebab dia akan ada satu hijab, satu penutup yang mana Allah pelihara sehingga hari kiamat nanti. Maksudnya tak ada seorang pun yang boleh mendakwa dia melihat, dia mengetahui alam yang gaib. Kecuali kalau para rasul, contohnya Nabi Muhammad, dan apa yang Allah jelaskan, tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu bersifat pada ketika itu. Allah jelaskan, Allah nampakkan dan bukannya sentiasa. Ini yang kita kena faham apa perbezaan. Kalau kita jumpa dengan bomoh, sedikit benda gaib, ini ada seolah-olah benda gaib itu boleh dimasukkan pada bila-bila masa. Sedangkan benda gaib ini Allah pelihara sampai hari kiamat. Okey, Ustaz. Okey, terima kasih untuk soalan yang pusingan yang kedua ni tadi, iaitu mengenai tentang tanda-tanda gangguan daripada jin lah, yang seperti yang Ustaz jelaskan tadi kan, seperti sakit tengkuk. Betul Ustaz? Sakit tengkuk tu pun kita kena cek dululah kepada doktor, dan juga tadi mengenai tentang tentang mimpi kan, mimpi-mimpi yang tidak baik, dan juga apa tadi, seperti di rumah pun dalam keadaan yang tak selesa lah bila kita berada dekat rumah kan. Jadi itu beberapa tanda-tanda lah daripada gangguan daripada jin yang kita boleh cuba sama-sama lah cek ataupun periksa kan, sama ada tak tanda-tanda yang seperti ini. Kalau ada, lebih baik kita rawat lebih awal lagi lah. Takut apabila dibiarkan lama-kelamaan dia akan lebih teruk lagi nanti. Dan dalam masa yang sama pun Ustaz ada share tadi kan tentang sebagai basic untuk sebagai orang Islam ni, benteng dia adalah apa tu Ustaz? Benteng untuk solat, kita jaga ibadah kita, dan juga keyakinan kita kepada Allah. Kira itulah sebagai basic sebagai seorang Muslim. Untuk kita membentengkan daripada gangguan ni tadi adalah dengan kita menjaga dari segi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama dari segi ibadah kita pun kena diperbanyakkanlah untuk sebagai protection kita dengan gangguan-gangguan ni tadi. Jadi alhamdulillah kita dah pergi ke pusingan yang kedua untuk persoalan ni tadi. InsyaAllah kita teruskanlah dengan yang seterusnya. Tapi sebelum tu saya nak bacakan sedikit lah Ustaz. Boleh. Dari segi komen ni. Okey, dari Hyuga Badita. Betul ke tak nama ni? Terbaik Ustaz Malik. Terima kasih banyak-banyak tim Ruqyah. Banyak tolong kami. Mungkin Ustaz kenal lah. Dan juga yang lain lah, Isyamuddin dan Mazamirul, insyaAllah. Soalan daripada Mazamirul ni di akhir nanti saya akan tanyakan kepada Ustaz lah, insyaAllah. Okay, kita teruskan dengan pusingan yang seterusnya pula. Saya nak tanyalah dengan Ustaz lah, dalam Ustaz merawat kes-kes gangguan ni daripada jin, daripada syaitan ni semua, apa yang kisah daripada merawat ni tadi yang agak ekstrim ataupun agak menyeramkan lah, yang pernah Ustaz lalui? Sebab saya tengok Ustaz pun aktif jugalah kongsikan kisah-kisah kan gangguan-gangguan ni. Boleh Ustaz? Okey, terima kasih Ustaz. Sebelum tu sebelum kita bercerita tentang pengalaman sebenarnya kami merawat Ustaz daripada tahun 2004, okey, September Islam, sampai sekarang dalam belasan tahun lah. Dan selama belasan tahun tu memang ada banyak sekali pengalaman yang menakutkan, pengalaman yang yang melucukan pun ada. Okey. Dan kita ambil contoh yang melucukan dulu Ustaz. Pernah suatu ketika lah di sebuah kampung Ustaz di Bintulu. Okey, ada suatu keluarga ni lah.
keluarga yang kita kategorikan sebagai keluarga miskin. Okey, dan suatu ketika keluarga ni cuba untuk dapatkan rawatan daripada saya dan kawan-kawan untuk memagar rumah. Sebab kata kalau silap mereka kata rumah ada gangguan, okey, bunyi bising, ada kadang-kadang macam ada bayangan, dan bunyi yang menjerit, menangis dan sebagainya, okey. Kemudian mereka berusaha untuk hubungi kami, okey, dan pada akhirnya mereka berjumpa dengan ada seorang lelaki inilah, dan kumpulan dia mendakwa kawan Ustaz Malik. Bahkan tapi Ustaz memang saya tak kenal tak kenal. Dia kata ni dan apabila tanya betulkah yang kamu ni kawan Ustaz Malik? Betul, Ustaz Malik memang bertugas di pusat rawatan dan kami disuruh untuk ustaz kes-kes luar. Jadi orang ni saya kenal lah, cuma kita diamkan saja Ustaz. Kemudian apabila datang ke rumah pesakit, baru je masuk, tiba-tiba orang tu kata, ni ada sini, ni ada sekor, ni ada ni, ada ni. Pendek kata semua rumah ada Ustaz. Jadi rumah ni ketakutan. Dia kata, tolong Ustaz, tolong macam nak halau semua ni. Jadi orang tu kata tadi kami boleh tolong. Jadi tu rumah pun alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dia sama-sama Kak, tapi ada bayarannya. Jadi yang penghuni rumah tadi terkejutlah, sebab sepanjang kalau kami di pusat rawatan Ustaz, kami tidak pernah meminta $1 pun bayaran, tidak pernah. Okey, tidak pernah. Kalau di pusat rawatan lain mungkin ada, tetapi kami tidak pernah. Okey, sebab memang saya tidak menganjurkan kawan-kawan saya dan kawan untuk mengambil, walaupun dibenarkan, tetapi kami memang menolak. So sebab biarlah apa yang kami usahakan ni, biar Allah angkat ke langit menjadi pahala ibadah kepada kami. Rasanya itu lebih sesuai lagi. Dan sambung cerita tadi Ustaz, dan keluarga tadi pun ketakutanlah apabila dia maklumkan di rumah tu banyak hantu, banyak setan. Okey, jadi dia minta lah supaya dipagarkan, dan ustaz tadi bagi tahu boleh. Okey, tapi ada bayaran dia. Dia kata, berapa bayaran Ustaz? Dalam sikit je lah, bayarlah dalam 500. Bayangkan Ustaz, keluarga susah, kita susahkan lagi dengan bayar 500. Pada malam tu juga keluarga tu cari, pergi dekat keluarga terdekat, minta bantuan berapa yang ada RM10, RM20 dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada malam itu mereka cuma dapat kumpul RM250. Dan duit itu usaha dengan Ustaz tadi, Ustaz, ini yang dapat kami kumpul Ustaz, ini saja yang ada. Ustaz kata, tak apa, ini pun dah cukup. Berapa? 200 setengah? 200 setengah. Kalau 200 setengah, okey, saya buang setengah dulu. Setengah lagi saya akan bayar, saya akan buang lepas dapat bayaran penuh. Dan keluarga itu pun ya Allah berputus asa. Dan lepas daripada malam itu Ustaz, baru dia jumpa dengan kita orang. Dia cerita dengan sebagainya kan. Sebab dia kata, dia marahlah Ustaz, kenapa minta bayaran? Sebelumnya Ustaz tak pernah minta bayaran pun. Saya beritahu Ustaz, saya tak pernah minta bayaran apa-apa dengan keluarga pesakit. Tidak pernah. Cuma sekarang ni yang Ustaz minta maaf, saya tambah sikit mungkin di luar tajuk lah. Dan baru-baru ini juga ramai juga yang menggunakan nama saya sendiri, nama pusat rawatan kami, untuk mendapat keuntungan. Dan pernah juga saya minta pendapat kawan-kawan macam mana. So hal ini Ustaz, dia melibatkan nama saya tau. Dia kata Ustaz Malik minta ni dan sebagainya. Dan benda ni sangat merisaukan saya dan kawan-kawan, sebab kadang-kadang saya tak kenal pun orang yang datang untuk beritahu Ustaz kenapa minta bayaran. Mungkin orang melihat ramai yang datang ke pusat rawatan kami. Kadang-kadang sekarang Ustaz lepas PKP, biasanya yang datang tu dalam semalam tu 20 lebih ke 40 lebih orang setiap malam. Bayangkan dan kami tidak meminta $1 sen sekalipun. Bayangkan orang melihat tu, ini ada potensi untuk dapatkan duit. Apa kata kalau kita buat rawatan, kita jual nama Ustaz Malik? Contoh. Satulah kadang-kadang ada keluarga yang marah. Datang marah, minta bagi tahu kenapa minta duit sampai 300-400. Saya kata saya tak pernah. Dan saya minta keluarga yang pernah ditipu tu buat laporan polis. Untuk menyelamat untuk ya kan ditipu Ustaz. Okey, kemudian ada beberapa kisah yang
kalau nak kata menakutkan tu ada Ustaz memang ada banyak lah, sebab memang ada yang saya masih ingat, ada yang masih yang dah lupa, dan ada yang saya ingat sampai sekarang lagi. Okey. Sebelum tu bercerita tentang pengalaman saya Ustaz. Kadang-kadang ada seorang ulama yang menjelaskan, Ustaz Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, okey, syaitan ni kan, okey, pada hakikat kita tidak melihat jin, okey, dalam bentuk asal. Tetapi menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi menjelaskan bahawa syaitan ni kalau dia tidak nampak, tetapi dia boleh menampakkan diri kepada manusia. Tetapi pada waktu itu akan berlaku hukum manusia. Contohnya kalau kita ambil batu, kita baling kepada hantu, dia akan kena. Dan bukannya tembus seperti kita melontar pada asap, tidak, dia akan kena. Mengambil, salah contohnya kita mengambil kisah, ada tidak para sahabat waktu perang yang meminta izin kepada sahabat pada Rasulullah kan untuk balik untuk menziarahi isteri dia di rumah. Tiba-tiba sampai di rumah tengok isteri dia di luar kan, di luar. Kemudian suami dia marah kerana mungkin melihat isteri dia keluar tanpa keizinan. Kemudian si suami mengeluarkan parang. Apa kata isteri dia? Bang, bahasa kita lah, bang, stop dulu, relax bang, abang masuk dulu tengok apa yang ada di dalam. Jadi sahabat Nabi masuk tadi, tengok ada ular di rumah. Jadi lepas ada ular, sahabat Nabi tadi terus dia ambil parang tu, pedang tu, dan dia berlawan dengan ular tu. Last sahabat Nabi meninggal dan ular itu mati. Dan cerita ini disampaikan kepada Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah? Dulu di Madinah sudah ada jin yang masuk Islam. Sebab itu kalau kita masuk rumah, okay, kalau ada ular tu Ustaz, kena bagi warning dulu lah 3 kali. 3 kali. Ada pendapat yang kata 3 hari. Okay? Kalau masih ada juga, bunuhlah, sesungguhnya itu adalah syaitan. Dan kalau kita melihat pada cerita Rasulullah tadi menjelaskan bagaimana syaitan ni kalau dia menampakkan daripada manusia, maka berlaku hukum manusia di situ. Dan kadang-kadang kita dinafikan Ustaz. Kalau tanya dengan saya, Ustaz pernah nampak ke? Okay? Syaitan ni, itulah kalau mengambil kira pendapat Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi menjelaskan bahawa syaitan ni boleh menampakkan diri kepada manusia, tetapi bukan bentuk asal. Okay? Kalau seorang tu boleh nampak jin, syaitan dalam bentuk asal, maka terbatal syahadah dia. Okay? Jadi pernah beberapa ketika ada kami pernah diminta untuk memagal sebuah bangunan. Okay, bangunan tu yang dikatakan memang keras lah. Okay, keras. Memang keras daripada batu, daripada simen. Cuma ada beberapa tempat yang kami pergi Ustaz. Bayangkan, saya cerita simpel, pendek Ustaz. Kadang-kadang apabila kita pergi tempat tu, sebab beberapa sehari sebelum tu ada seorang staf ni kerasukan, dan apabila dia kerasukan, dia akan nyanyi, dia main rambut dia, tapi dia main rambut dia Ustaz. Masa dia kena rasuk petang tu, saya datang ke situ, saya masih ingat lagi ada satu lagu dia bukan lagu Ustaz, tapi dia macam ada satu muzik yang dia mainkan. Apabila saya dengar tu, rasa macam, ya Allah, seramnya. Sampai sekarang saya ingat Ustaz dengar tak? Dia bukan muzik lah, dia mainkan mulut lah. Adalah dia macam nyanyi. Dia macam ni Ustaz lah, contoh dia. Dekat sikit lah. Ustaz bayangkan, dia macam tu je. Masa tu first time kita dengar, ya Allah, Abdul Omar. Sebagai manusia kita tak payah takut. Okay, dia main rambut. Okay, tapi dia lepas tu kita rawat lah, pendek cerita lah, dia rawat. Cuma malam tu apabila ada lagi gangguan, sebab ya biasa macam ni kalau melibatkan 2-3 orang atau lebih, dia akan merebak biasanya, sebab memang ada faktor jin yang tinggal di situ marah. Malam tu saya ingat lagi yang kerasukan dalam 40 lebih orang, semua perempuan. Kemudian semua 40 orang dimasukkan bilik yang lebih kecil daripada ni Ustaz. 40 orang dimasukkan. Bayangkan, saya, abang saya Ustaz Amir, ada seorang lagi abang saya Samsul, dan ada seorang lagi kami 4 orang. Bayangkan kami 4 orang diminta untuk selesaikan macam mana merawat 40 orang yang tengah kerasukan.
Masa tu memang ambil masa juga Ustaz. Apabila saya bacakan Al-Quran, kena tendang, kena tampar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, ialah kita minta tolong dengan Allah kan. Alhamdulillah mungkin dalam tak sampai sejam tu, kita berusaha, kita alhamdulillah lah, kita dapat sedarkan 40 orang tu, dan sebahagian dia kita minta untuk datang ke tempat lain, maksudnya ke pusat rawatan kita beberapa malam selepas tu. Okay? Dan pernah juga Ustaz, ada suatu tempat ni di kawasan Bintulu ni, kawasan Bintulu ada satu grup kawan-kawan lah yang Ustaz, mungkin gathering kot untuk suami isteri kan, dulu sama-sama ke sekolah. Jadi dia orang pergi ke satu tempat ni. Okay? Dan petang tu dia orang macam masak, bercerita dan sebagainya dekat bawah tu lah. Okay? Dan apabila masuk asal, jadi mereka nak pergi, yang perempuan ni nak pergi sembahyang dulu, pergi solat. Okay? Naik ke pakai lift. Contohlah memang tingkat 5 Ustaz, tingkat tekan button tingkat 5 tu, tetapi naik ke tingkat 10. Tetapi sampai tingkat ke 10, apabila pintu lift terbuka, yang mereka terkejut, mereka nampak hutan dalam tu. Level 10, hutan. Yang nampak bukan seorang, ramai, semua perempuan tu. Jadi pun terkejut, menjerit dan sebagainya, tutup lift, tutup, tak dapat. Dan sekali tutup pintu lift, tutup juga dan turun balik bawah. Dan dia beritahu yang lagi suami-suami dia orang lah. Okay? Dan apabila naik, masuk ke tingkat itu, naik balik ke situ, tengok tak ada apa-apa. Dia banyak lagi Ustaz, banyak lagi sebenarnya lah. Sebab kalau kita nak cerita ni, sebab dia pengalaman ni, dia kadang-kadang dia boleh dia ambil tiba balik pengajaran. Kadang-kadang dia sekadar bercerita, dia bukan hujah, dia bukan nas. Okay? Dan biasanya selepas gangguan macam ni Ustaz, ada beberapa keadaan yang kita perlu ambil berat. Sebab ada beberapa sebab syaitan ni dia mengganggu. Okay? Kadang-kadang bila kita masuk hutan, kita ambil macam kita buat bising, kita mengganggu. Mengganggulah kan, sebab kita tahu di mana-mana tempat pun syaitan jin ni ada. Okay? Bersifat mengganggu atau tidak. Okay? Kadang-kadang kita macam istilahnya dari segi adab, masuk hutan ke, sebenarnya tak ada masalah, masuk hutan enjoy lah. Kita nak pergi mandi kan, nak trekking, enjoy. Tapi yang tidak dibenarkan dalam Islam, apabila kadang-kadang kita meminta izin, Ustaz biasa dengar kadang-kadang kita bagi lafaz ucapan Assalamualaikum Datuk Nenek, anak cucu tu penglalu kan, itu kan satu lafaz yang tidak dibenarkan, yang haram untuk kita ucapkan. Kerana apa? Kerana ada unsur mensyirikkan Allah dan unsur meyakini bahawa ada satu kuasa yang boleh pelindungan selain daripada kuasa Allah. Dan apa lafaz yang boleh kita sebut? Antara lafaz yang baik yang dibenarkan adalah kalau kita nak bagi masuk hutan tu atau rumah kosong, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, ya ma'syar jin, atau wahai golongan jin, kalau kau ada kat sini, laluan sini, kawasan ni, tepi semua, aku nak lalu. Ini bahasa yang kita akan sebut. Bukan menunjukkan kita sombong, tidak. Ini menunjukkan bahasa kekhalifahan kita di muka bumi. Dan dengan catatan kita tidak kita tetap bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz. Okay, Alhamdulillah. Jadi itu antara kisah yang dikongsikan oleh Ustaz tadi mengenai tentang kisah lucu dan kisah seram kan. Kalau yang lucu tu tadi, itulah iktibar kita boleh ambil supaya semua kita yang menonton malam ni ataupun kawan-kawan kita sekiranya ada yang sakit ni, kena berhati-hati lah kan Ustaz. Dari segi nak tengok perawat tu juga, kadang-kadang diorang ni berserban ke ataupun nampak macam Islamik, tapi kadang-kadang tengok dari segi rawatan diorang tu pun pelik, dan siap ada cas yang berlebihan kan, sampai beratus-ratus kita kena bayar balik. Boleh bayar ansur-ansur lagi. Kena hati-hatilah dalam perkara yang macam ni lah. Walaupun kita nak cepat sembuh kan, tapi kita kena tengoklah orang yang merawat tu juga. Okay? Dan dalam masa yang sama, iktibar dari segi kita pergi ke mana-mana tempat pun, paling penting adalah kita kena sentiasa ada hubungan dengan Tuhan lah. Seperti kita masuk ke hutan tadi kan Ustaz, kita kena ada connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita terlalu
berlebihan ketakutan kita kepada benda-benda lain ni tadi, insya-Allah. Okey, pusingan yang ketiga ni dah habislah Ustaz. Kira 3 persoalan tu tadi dah dijawab oleh Ustaz Malik tadi. Dan kita seterusnya yang terakhir ni kita pergi kepada sesi soal jawab. Mungkin ada beberapa persoalan lah daripada pihak penonton pada malam ni. Yang pertama ni saya bacakan di FB dulu. Okey, dalam TikTok pun ada juga. Okey, di FB ni saya bacakan soalan yang pertama daripada saudara Mazamirul Rahman. Salam Ustaz, saya ada soalan. Ramai orang awam yang sukar membezakan antara perawat Islam yang sebenar dan bomoh atau dukun yang menumpang nama agama. Bagaimana orang awam nak kenal pasti beza antara perawat Islam sebenar atau bomoh yang menumpang nama agama? Okey, saudara siapa tu? Siapa nama daripada? Mazamirul. Okey, Mazamirul. Okey, terima kasih kepada saudara Mazamirul atas soalan yang saya rasa soalan yang menarik. Okey, sekarang ni yang menjadi permasalahan adalah kalau kita melihat bomoh sekarang dia pakai baju jubah dan pakai serban. Okey, dan mana-mana kita biasa jumpa bomoh seperti ini sekarang. Okey, dan sebagai seorang yang mendapatkan rawatan, okey, yang kita kena faham adalah bagaimana cara atau kaedah si perawat itu sendiri. Kadang-kadang kalau kita melihat bomoh ni dengan penampilan berserban, berjubah dan sebagainya, tetapi kadang-kadang dia mendakwa dapat melihat benda gaib. Dia tahu apa yang ada di belakang rumah. Dia dapat melihat berapa ekor jin, dapat dikira rumahnya ada 5 ekor, 6 ekor dan sebagainya. Okay? Ini salah satu kaedah yang biasa digunakan oleh bomoh untuk menyesatkan kita berdasarkan perwatakan dia sebagai seorang ustaz tadi. Sebab itu kadang-kadang kalau kita pergi mendapatkan rawatan, okey, betul, kalau betul rawatan Islam itu dia akan kita boleh tahu dengan bacaan Al-Quran dia yang betul. Okey, sebab itulah apa beza dia yang ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah tadi. Kalau perawat Islam tu dia membacakan Al-Quran dengan suara yang jelas dan kita dengar apa bacaan Al-Quran dia tadi. Kalau bomoh tu dia memang bukan mulat kan, kadang-kadang dengan auzubillah minasyaitanir rajim, dan kita tidak tahu apa yang dilafazkan, apa yang dibaca. Kadang-kadang itulah kita kena faham yang namanya rawatan Islam ni dia mesti dibaca dengan jelas. Kalau rawatan yang tidak syar'i dia tidak akan menggunakan bacaan Al-Quran, tetapi kadang-kadang baca Al-Quran tu dia terbalikkan. Okey, diterbalikkan. Kemudian yang kedua, walaupun bacaan betul, kadang-kadang dia kata ni ambil azimat ni ambil minyak wangi ni, sapukan kepada badan, insya-Allah syaitan tidak akan datang. Okay, ini satu kaedah yang salah. Dan kadang-kadang ada perawat Islam itu sendiri yang menggunakan kaedah macam ni. Saya tak kata itu saya, sebab kadang-kadang ada perawat Islam yang masih kurang faham. Okay, kadang-kadang gunakan minyak ni untuk perlindungan. Okay, guna, insya-Allah syaitan takut dengan bau wangi, dia takkan dia takkan berani nak ganggu. Benda ni tak ada bezanya dengan bomoh juga. Okay, kenapa perlu kita anjurkan untuk pakai minyak wangi? Kenapa kita pakai minyak tertentu supaya syaitan takut? Jangan. Yang syaitan takut adalah kalau kita betul-betul sahih diri kita dengan Allah, kita menjaga amal ibadah kita dan kita yakin Allah yang maha atas segala-galanya. Ini cukup untuk menakutkan syaitan dan menakutkan syaitan dan menjauhi syaitan itu daripada mengganggu kita. Maknanya yang persoalan daripada Mazamirul ni tadi, maksudnya kita ni nak secara basic, secara asasnya kita nak membezakan orang yang merawat ni tadi betul ke tak dari segi waktu dia membaca tu tadi lah. Salah satu dia lah, sebab dia kan tadi ada ruqyah syar'iyah dengan syirkiyah. Maksudnya yang kalau dia bunyi baca dia tu terputus, lepas tu ada bunyi pelik sikit, kena hati-hatilah. Ataupun tiba-tiba dia baca sikit ayat Quran, lepas tu ada berpantun pula kan. Jadi kena berhati-hatilah. Tu secara basic yang kita boleh membezakan. Okey, saya bacakan soalan yang daripada TikTok pula.
Oh, yang ni konsep khalifah dalam diri ke maksud kita? Yang ni ada tanya Ustaz. Cuma saya pun tak faham sangat sebenarnya. Dia tanya daripada Gol Aris. Dia beritahu konsep khalifah dalam diri ke maksud kita Ustaz. Faham tak Ustaz? Ya. Oh, mungkin yang tadi masuk hutan tadi kan? Ya. Ya. Oh, yang Kan. tadi. Yang masuk Ustaz. Ya. Okey, mungkin tentang konsep khalifah tadi, mungkin tadi saya bercerita tentang bagaimana adab kita masuk hutan. Okey, dan kita menyebut lafaz ya masyajin wa gungin, kalau kamu ada di sini minta tolong tepi, kami nak lalu. Okey, dan ini menunjukkan khalifah, sifat khalifah kita, yang mana Allah wariskan khalifah itu kepada manusia. Jadi menunjukkan bahawa kita tidak boleh masa kecil kepada makhluk yang lain, pada makhluk yang nama jin, kesyaitan, sebagainya. Apa sebab Allah utuskan kita sebagai manusia yang menjadi khalifah. Jadi kita yang memimpin bumi ini. Dalam keadaan seperti ini, itulah sebabnya apabila kita bercerita tentang adab kita masuk hutan tadi sebagai khalifah, menampakkan, mewujudkan khalifah, sifat khalifah kita tadi, dan menunjukkan betapa level kita sebenarnya lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang seperti jin, syaitan, haiwan dan sebagainya. Maksudnya kita tidak perlu untuk meminta izin siapa-siapa sekalipun. Cuma adab dia kena jagalah, jangan bising tempat orang, jangan buat kencing sembarang dan sebagainya. Dikhawatiri ada jin yang tinggal di situ, takut ada yang terpijak dan sebagainya, mati, dan takut nanti benda ni akan mengganggu kita pula. Okey, kira fahamlah maksudnya khalifah dekat sini bukanlah maksud kita ni sombong kan. Maksudnya kita nak sebagai seorang pemimpin lah sebenarnya kan. Kalau kita kat tempat kerja pun Ustaz kan, kalau seorang pemimpin ni dia kena tunjuklah dia punya level dia tu supaya orang lain respect dengan kita kan. Jadi lebih kurang macam tu lah analogi dia. Okey, dan persoalan yang seterusnya pula daripada Siti Khatijah. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz, boleh tahu kenapa seseorang itu boleh kena gangguan jin walaupun dia seorang yang menjaga solat? Okey, ini Siti Khadijah. Terima kasih Siti Khadijah. Waalaikumsalam. Ini soalan yang sangat menarik juga. Okey, sepatutnya yang perlu pembahasan yang lebih panjang sebenarnya. Okey, ramai pesakit yang diganggu. Bahkan pernah juga saya merawat ada beberapa ustaz, beberapa ustazah. Okay. Bahkan Ustaz pernah dulu, sudah lama lah, mungkin tahun 2006, 2007, ada seorang ustazah. Bayangkan Ustaz ustazah ni dia hafal 30 juz Al-Quran, tetapi bagaimana lagi masih boleh dirasuk oleh syaitan. Ketika merawat ustazah tadi, syaitan itu menjelaskan ada dua sebab. Yang pertama, sebab ustazah ni dia membaca Al-Quran tu dalam tandas. Mungkin terlupa ustazah hafizah kan, kadang-kadang kita macam mengulang kaji balik hafalan kita sampai terbaca dia dalam tandas. Kemudian yang kedua, ustazah ni kebiasaan dia makan dengan tangan kiri. Bayangkan sesimpel itu saja, apabila kita tidak menjaga adab dan akhlak kita, bagaimana syaitan ni ada ruang untuk dia masuk, untuk dia ganggu. Bahkan bayangkan kalau sekadar menjaga solat saja, apalah dibandingkan dengan ni yang hafal 30 juz. Dan syaitan dia akan cari masuk ruang untuk, kalau ada ruang sekecil mana sekalipun, kalau ada ruang untuk dia masuk untuk mengganggu, dia akan mengganggu. Begitu juga kadang-kadang kita solat, memang setiap orang ni akan ada gangguan jin. Ada. Maksudnya contohnya yang Ustaz, yang setiap manusia ni ada apa nama tu? Astagfirullahalazim. Qarin. Dan qarin memang setiap manusia ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ada. Tetapi dengan izin Allah, qarin Nabi Muhammad itu Allah berikan kebaikan kepada dia sehingga dia menasihatkan Nabi Muhammad untuk membuat kebaikan saja. Tetapi tidak berlaku pada kita manusia biasa. Dan kenapa gangguan jin ni berlaku pada orang yang solat? Kadang-kadang orang yang solat ni dia solat betul, tetapi dari segi khusyuk itu kurang. Kemudian yang kedua adalah dari segi iman dia lemah. Iman macam mana? Kadang-kadang orang ni dia ada satu keadaan kenapa orang tu suka diganggu Ustaz, orang yang solat ni.
Okey. Dari segi kepercayaan tayul, karut, dia percaya dengan benda-benda pelik yang mistik dan sebagainya, biasanya orang macam ni yang mudah diganggu. Okay, walaupun dia menjaga solat, biasa kita jumpa Ustaz. Dan kadang-kadang dia kata, kenapa? Tetapi apabila dia membaca Al-Quran, dia tak kena asuk, bukan kena asuk, dia ada gangguan jin tetapi biasa saja. Tetapi kenapa dia apabila dia mendapatkan rawatan pada peruqyah, dia bacakan Al-Quran, dia mengamuk. Dan timbul satu persoalan, Ustaz, saya baca Al-Quran tak ada pun apa-apa, kenapa Ustaz baca Al-Quran saya boleh mengamuk? Okey. Dan kalau proses rawatan Ustaz sebaik-baiknya dia kena dua. Yang pertama, dia kena pergi mendapatkan rawatan. Perlu, dia mesti mendengar bacaan khusyuk daripada perawat itu. Yang kedua, sebagai proses penyembuhan, dan dia kena membaca Al-Quran itu sendiri sebagai memperbaiki kekuatan roh dia mula melemah. Syaitan mengganggu manusia ini berdasarkan kekuatan roh. Jadi orang yang roh dia lemah, jadi orang tersebut yang biasanya menjadi gangguan jin. Alhamdulillah, diharap jawapan daripada Ustaz tadi menjawablah persoalan daripada Siti Khatijah tadi. Apapun pokok pangkalnya adalah dari segi perkara-perkara yang kita anggap remeh tu tadilah kan, dari segi adab, termasuklah paling penting dari segi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah. Apa-apa pun dia akan balik kepada situ juga. Walaupun kita ni solat kan Ustaz, tapi fikiran kita melayang kat tempat lain, termasuklah waktu baca Quran sekalipun. Jadi itulah jawapan daripada Ustaz tadi. Sekiranya ada persoalan lagi boleh ajukan juga. Ada satu soalan lagi daripada Hayuga Badita. Assalamualaikum Ustaz. Soalan, kenapa dalam keadaan sihat, happy dan tak terfikir sakit, rasa macam dah sembuh, tiba-tiba kena gangguan, macam kena attack tiba-tiba, badan jadi lemah, kena rasa on off pada masa yang singkat. Kenapa ambil masa yang lama untuk sembuh? Gangguan ni kadang-kadang dia nak ganggu kita, dia tengok dulu ada orang ke tak nak ganggu. Okey, dia tunggu orang macam mana, dia tunggu kita macam ada part-part tertentu. Sebab itu kalau kita tengok Ustaz, kadang macam di asrama tu ada orang kena rasuk. Okey, ramai kan yang istilah dia yang kerasukan yang ramai-ramai tu kan. Kenapa dia berlaku? Kadang-kadang orang ni dia kena rasuk, dia terlalu takut. Jadi pintu masuk syaitan tadi adalah rasa takut yang melampau. Begitu juga kadang-kadang ada orang ni terlalu marah sampai dia tak sedar diri, dia mengamuk. Sedar-sedar ada dia tengok dah ada orang pingsan dan sebagainya. Okey, maksudnya dia tak dapat mengendalikan rasa marah. Jadi pada ketika itu syaitan masuk pada diri dia untuk melakukan sesuatu yang di luar jangkaan. Pernah Ustaz ada seorang ni dia belajar silat. Lepas dia belajar silat dibagi mandi Ustaz. Itulah yang saya jelaskan tadi. Kalau nak belajar silat, belajarlah. Okay? Sebab dituntutkan dalam Islam. Tetapi jangan mengamal yang amalan pelik-pelik, mandi yang pelik-pelik dan sebagainya. So ada seorang ni, lelaki ni, dia mandi. Dia pergi mandi. Dan lepas dibagi mandi Ustaz, dia macam marah lah. Dia macam cepat nak marah dan sebagainya. Dan dia sudah beristeri dan ada 2 anak. Pernah suatu ketika dia balik kerja petang Ustaz. Sampai di rumah dia terus tidur. Lepas tu tiba-tiba dia terbangun. Masa terbangun dia nampak ada anjing 2 ekor depan dia dalam rumah, dia orang tamu. Tiba-tiba dia terkejut, dia ambil kayu apa yang ada di japai dia pukul anjing tu dan sebagainya. Dia pukul lah 2 ekor. Sampailah satu ketika dia rasa dia kena peluk. Kata, bang, istighfar. Dia terkejut, buka mata. Tiba-tiba dia tengok yang dia pukul bukan anjing, tapi anak dia. Dan seorang anak dia Ustaz sampai sekarang lumpuh. Dia bawa jumpa kita orang Ustaz, dia nangis. Dia kata, Ustaz Malik tolong rawat anak saya. Anak saya dah tak boleh jalan. Saya kata, bang, saya dapat nak tolong, ini lumpuh. Dia dah lumpuh Ustaz. Bayangkan benda ni, macam mana syaitan ini boleh mempengaruhi pendengaran kita, pandangan mata kita supaya menampakkan benda ni tadi jadi macam anak kita jadi anjing. Dan benda ni Ustaz, ialah kalau dah macam ni, kita tak boleh nak buat apa adalah. Sampai macam tu sekali kira dia boleh mempengaruhi kita punya pandangan dan pendengaran juga. Jadi itulah persoalan daripada ni tadi, daripada Hayuga Badita ni, harap menjawablah. Maksudnya apa-apa pun kita ni
dari segi emosi kita kena cuba untuk kontrol lah, untuk kawal agar tak jalan-jalan gangguan daripada jin ni tadi tak masuk ke dalam diri kita. Okey. Dan ada satu soalan lagi daripada Salihuddin Mahirah. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz, adakah mata anak kecil dibuka hijab? Itu je soalan Ustaz. Okey, soalan yang baik juga. Sebab kes macam ni biasa kita jumpa di pusat awatan kami. Okey, yang nama hijab seperti mana yang saya jelaskan tadi, dia Allah tak akan buka hijab. Hijab tu dia akan tertutup terus. Hijab ni maksudnya pembatas, okey, antara alam nyata dengan alam gaib, dan kita tidak dapat pun masuk melihat apa yang ada di alam gaib. Tetapi bagaimana budak kecil ini boleh tengok? Okey, tengok hantu dan sebagainya. Dia macam ni, ada beberapa sebab. Okey, sama juga dengan orang dewasa yang biasa melihat hantu kadang-kadang. Dia tidak kira faktor umur macam mana. Mungkin untuk kes Salihuddin tadi berlaku pada keluarga dia, ke kawan-kawan dia, anak dia dan sebagainya. Okey, biasanya kes macam ni ada dua keadaan yang sama. Ada anak tu betul-betul nampak atau tidak. Kita boleh tengok macam mana pandangan mata dia melihat pada tempat tersebut. Contohnya kalau betul ada gangguan, dia melihat benda tu, satu sudut tu, dan dia betul-betul menumpukan pada tempat tersebut. Kemungkinan pada ketika itu syaitan menampakkan diri pada anak tersebut tadi yang dia ada di situ, menampakkan diri. Okey. Kemudian kadang-kadang anak ada juga yang budak kecil dia tengok, dia begitu Pak ada hantu dan sebagainya. Kita boleh tengok pada mata dia macam abstrak, dia tidak fokus. Itu lebih kepada halusinasi atau imajinasi sahaja. Okey. Tetapi tapi kenapa kalau betul-betul syaitan ni menampakkan diri kepada budak tu, kenapa budak tu boleh nampak? Okey, gangguan pada anak kecil ada beberapa sebab. Yang pertama, kalau rumah itu ada gangguan. Okey, rumah tu ada gangguan. Jadi syaitan tu menampak, yang mengganggu tu menampakkan diri dia kepada anak kecil yang ada di rumah tersebut. Yang kedua, kalau rumah tu ada azimat, penjaga rumah dan sebagainya, sama juga syaitan daripada benda tu akan mengganggu, menampakkan diri juga. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang kes seperti ini biasanya saya akan rujuk, saya tanya dulu dengan mak bapak budak ni, anak ni, ada tak sebelum ni pernah ada gangguan? Kalau dia kata ada atau tidak, wallahu alam, kita cek selepas tu dengan mak bapak dia sekali. Biasanya gangguan pada anak kecil ni kadang-kadang dia berpunca daripada gangguan yang ada pada ibu atau bapa anak tersebut yang mereka sendiri tak tahu. Sebab itulah sebabnya kalau ada anak yang ada gangguan, kita minta dengan mak bapak sekali dirawat dahulu untuk kita cek sama ada disebabkan gangguan pada mak bapak anak tu ataupun daripada rumah dia orang. Mungkin termasuk juga Ustaz dari segi macam apa orang panggil ni, saka tu. Termasuk juga. Ya, cuma saka ni dia ada macam kalau saka Ustaz dia kalau sekat penampakan macam tu, dia mungkin boleh kita katakan mungkin bukan Ustaz sebab kalau saka ni dia lebih detail lagi pembahasan dia. Sebab kalau kita melihat pada gangguan saka ni adalah gangguan kehidupan seharian biasanya. Sebab itulah kalau kita melihat yang keluarga yang betul-betul ada saka, keluarga aku sangat bermasalah. Ini yang syaitan mau, syaitan yang gangguan saka ni biasanya mereka nak porak-porandakan keluarga tu, nak porak-porandakan keluarga tu sampai bila-bila. Sebab itu kita tengok keluarga yang betul-betul mewarisi saka memang ada banyak masalah yang takkan putus-putus. Pecah belah. Ya, pecah belah. Okey, jadi alhamdulillah diharap jawapan daripada ustaz tadi tu menjawablah persoalan daripada Encik saudara Salihuddin Mahirah ni tadi. Okey. Ada satu soalan lagi ustaz sebelum kita mengakhiri kita punya perkongsian pada malam ni insya-Allah, daripada Zu Omar. Assalamualaikum, apakah tanda-tanda gangguan dalam rumah tangga? Apakah perbezaan sihir, gangguan dan pandangan ain? Okey Ustaz, harap saya tak lupa soalan dia. Yang pertama apa dia Ustaz? First
dia tanya tanda gangguan dalam rumah tangga. Okey, tanda-tanda gangguan pada rumah tangga biasanya mungkin disebabkan dua yang kita jumpa. Yang pertama sihir. Sihir ni jelaslah sihir pemisah, dia nak ceraikan kita suami isteri. Tetapi yang kedua, biasanya gangguan pada suami isteri kadang-kadang disebabkan oleh gangguan jin asyik. Jin asyik ni jin yang jatuh cinta dengan manusia. Ini biasa kita jumpa juga. Okey. Contohnya kalau ada perempuan tu dia ada gangguan jin asyik, dan gangguan jin asyik ni dia akan berusaha untuk memutuskan hubungan si perempuan adik dengan suami dia. Kalau dia belum kahwin, susah nak kahwin. Memang soal jodoh Ustaz tetapi dari segi adab dia susah nak nikah. Kemudian kalau sudah nikah memang ada masalah, susah dapat anak. Lepas tu lalu si isteri minta cerai dan sebagainya. Dan persoalannya macam mana kita tahu apa tanda-tanda untuk ada gangguan jin asyik atau tidak? Yang pertama, biasanya ini sebagai satu ilmu yang kita kena faham. Yang pertama, kalau kita lelaki, kita biasa mimpi perempuan cantik. Kalau kita perempuan, kita biasa mimpi lelaki handsome. Kemudian yang kedua, tanda-tanda dia, kita timbul satu rindu, satu pasal rindu berkait dengan orang yang kita tak kenal. Yang kita tak kenal. Kemudian yang ketiga, kalau perempuan tu dia biasa sakit dekat rahim. Kemudian yang keempat, ni saya pasal beritahu Ustaz kadang-kadang mimpi melakukan hubungan seks. Ini ada sama ada selang seminggu ke 2 minggu sekali ke, dia agak kerap jugalah. Okey. Yep. Kemudian timbul masalah dengan suami, dengan isteri, dengan tunang, kawan, lelaki dan sebagainya, dia akan ada timbul masalah macam ni. Kadang-kadang satu juga, kadang-kadang orang yang ada gangguan jin asyik ni, dia tak semua. Dia suka nak kemas rumah, kemas bilik. Kemas dia macam ada suatu keadaan dia suka nak mengemas, suka sangat nak mengemas. Kalau kita kemas biasa kan, okay, biasalah kalau kita mengemas. Tapi ni kita tengok, kenapa ni pelik sangat mengemas ni? Dia macam terlalu suka nak mengemas. Kadang-kadang ada warna tertentu, dia suka warna kuning, terutama adalah suka warna kuning, dia suka dia kemas bilik dia warna kuning dan sebagainya. Kadang-kadang dia mimpi menikah, mimpi dapat baby dan sebagainya. Ini tanda-tanda gangguan asyik yang mana kalau berlaku, kalau betul ada gangguan asyik ni, dia akan menyebabkan rumah tangga ni pecah belah. Ini yang jin asyik ni mau. Okey, yang satu soalan dia tadi, perbezaan sihir, gangguan dan pandangan ain. Okey, kalau kita ambil dua kalau gangguan tadi sudah mungkin saya telah jelaskan, dan kita ambil kalau sihir, kita ambil sihir dan juga ain. Okey, kalau sihir ni kalau kita lihat, sihir ni memang dia bermula daripada rasa iri hati, rasa tidak suka seseorang itu kepada orang lain. Okey, oleh kerana dia tidak dapat untuk menjatuhkan orang tersebut dengan cara kebiasaan dia, mungkin dia gunakan cara lain, iaitu cara menyihir orang tadi supaya orang itu sakit dan sebagainya. Okey, dan sihir ni Ustaz biasanya tujuannya bukan untuk membunuh. Itu mungkin pendapat saya Ustaz tetapi tujuan dia akan menyiksa orang tu, dan mana ending dia untuk akan mati. Kalau orang tu mati terus, tak rugi apa, dia orang tu terus mati. Sedangkan orang yang dengki dan dia nak orang tu sakit, menderita sampailah orang tu mati. Dan sihir ni biasanya dia akan banyak barang yang digunakan biasa kadang-kadang bomoh ni dia akan minta rambut, kuku, baju, gambar dan sebagainya. Kadang-kadang benda macam ni dia ada bomoh yang masih pakai macam ni, ada yang bomoh dah tak pakai dah. Kadang-kadang cukup mengingati nama, bagi nama pun dah boleh dah. Tetapi itulah kita diminta untuk sentiasa berlindung kepada Allah daripada gangguan-gangguan macam ni. Dan bercerita tentang ain ni adalah kejahatan pandangan mata. Apa biasanya dia dengan hasad? Hasad ni diletak pada hati. Kan hasad dengki hati. Tetapi ain ni adalah kejahatan pandangan mata. Contohnya, dia kejahatan pandangan mata yang disertakan dengan hasad dengki tadi. Contohnya, kalau saya tak suka dengan Ustaz, okey, Ustaz bukan ada masalah pun, tetapi oleh kerana saya dengki ni, saya melihat Ustaz, dia akan bermula dengan rasa takjub Ustaz, takjub dan cemburu. Saya nak jadi macam Ustaz, tak dapat, saya cemburu. Kemudian kedengkian tadi apabila melihat tadi melihat Ustaz macam ni sebagainya, dan dengan izin Allah Ustaz boleh sakit, okey, boleh sakit. Dan sebab benda ni, kalau kita melihat dia penyakit ain ni ada penyakit yang
disebabkan oleh kejahatan pandangan mata. Itu biasanya kalau kita bawa pesakit kadang-kadang tak ada, kita tahu dia tak ada macam simptom gangguan jin, tetapi kenapa dia macam ni? Di situ kita boleh tahu mungkin dia ada simptom penyakit ain tadi. Cuma kalau penyakit ain ni untuk merawat dia lebih susah sedikit berbanding dengan kalau sihir atau gangguan-gangguan lain. Oh, maksudnya gangguan ain ni dia agak berbahaya juga lah, Ustaz? Sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi itulah jawapan daripada Ustaz tadi kepada Zu Omar mengenai tentang gangguan dalam rumah tangga, perbezaan antara sihir, gangguan dan pandangan ain. Diharap menjawablah persoalan jawapan tu tadi, insyaAllah. Jadi saya rasa tu je lah untuk malam ni, Ustaz. Jadi jam pun dah 9.43 dan tadi pun Ustaz dah berkongsi lah mengenai tentang pelbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena gangguan jin ni dalam kehidupan kita lah. Oh, ada soalan lagi? Mungkin dapat lagi ke Ustaz? Boleh. Kira yang terakhir lah, untuk persoalan ni mungkin lepas ni mungkin boleh lagi lah pergi ke akaun FB Ustaz nanti untuk bertanya lebih lanjut lagi, insyaAllah. Jadi persoalan dia adalah, Ustaz, kerap mimpi ular adakah ia jin? Sekali lagi kerap mimpi ular adakah ia jin? Rasa macam ada orang time nak tidur. Ada doa-doa untuk buang jinnya. Okey, mimpi ular atau sadipati memang ada tanda-tanda gangguan jin, tanda-tanda gangguan jin yang biasa ada pada pesakit. Cuma untuk kita pastikan betul-betul gangguan ada atau tidak, cuba dapatkan rawatan kepada perawat Islam, okey, minta supaya kita diruqyah. Okey, kalau kita malu kita boleh baca paling senang pun ayat basic Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul kita baca. Kadang-kadang kita orang ada gangguan ni kalau dia membaca, Ustaz, kesan dia kurang sikit berbanding dengan mendengar. Kalau mendengar ni, cuba kita dengar dulu bacaan Al-Quran, okey. Masa dibacakan Al-Quran tu tiba-tiba rasa pening, rasa nak muntah, rasa nak nangis, rasa nak mengamuk, rasa emosi tak stabil, rasa apa-apa je yang tiba-tiba ada ketika dibacakan Al-Quran. Kalau ada, ini menunjukkan ada gangguan jin pada diri kita. Okey. Dan seperti mana soalan tadi, kalau ada mimpi ular tu dan juga macam rasa diperhatikan, itu memang ada simptom, memang simptom gangguan jin pada diri seseorang tu. Okey, tu jawapan secara ringkas lah daripada Ustaz tadi. Paling mudah datanglah ke pusat rawatan ruqyah syariah lah untuk kita tengok macam mana keadaan, Ustaz, sama ada ataupun tak. Diharap menjawablah persoalan tu tadi kepada saudara kami jual, nama akaun dia. Okey, rasanya sampai di sini sajalah kita punya perkongsian pada malam ni, insya-Allah. InsyaAllah di masa akan datang nanti akan ada lagi lah perkongsian-perkongsian yang lain yang menarik lah yang akan kita kongsikan kepada para penonton, insyaAllah. Jadi sebelum mengakhiri kita punya perkongsian pada malam ni, mungkin ada sepatah dua kata daripada Ustaz lah untuk para penonton yang menonton perkongsian secara live ni. Okey, mungkin 30 saat saja. Jadi insyaAllah, jadi apa yang kita bincangkan tadi, yang kita ceritakan, yang kita kongsikan bersama, kalau mungkin boleh jadi satu iktibar, peringatan untuk kita bersama. Kenapa yang namanya gangguan jin ni memang benar, memang wujud. Dan kadang-kadang kita merasakan benda ini cuma mainan saja, emosi dan sebagainya. Betul, kadang-kadang emosi, kadang-kadang mainan tidur dan sebagainya. Tetapi ingat kadang-kadang benda ini kita tidak tahu bahawa dalam kehidupan kita ada satu fenomena, yang mana fenomena ini adalah fenomena gangguan jin yang sangat marak. Sekarang ni berada di sekitar kita. Ustaz. Jadi terima kasihlah, diucapkan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian, atas nasihat yang dikongsikan tadi. Semoga bermanfaatlah untuk kita semua, untuk diri saya sendiri dan kita semua yang menonton, insya-Allah. Jadi sebelum mengakhiri kita punya perkongsian ni, saya ingin berkongsilah kepada para penonton semua, sekiranya memerlukan dari segi
rawatan ruqyah syariah ni, bolehlah berkunjung ke akaun FB yang saya kongsikan tadi, iaitu nama akaun ustaz lah, iaitu Kung Pao, ataupun dia punya ejaan KUNGPOW, ataupun Malik Faisal, ataupun kisah pengalaman hidup kami. Tapi yang selalu orang kontak mana Ustaz? Tiga-tiga. Jadi mana-mana pun boleh untuk nak tahu lebih lanjut lagi lah tentang rawatan ruqyah syariah ni. Kalau nak jadi volunteer ataupun sukarelawan pun boleh juga Ustaz. Boleh kalau nak belajar juga. Okey, tentang sekiranya berminat lah. Okey. Dan juga saya nak berkongsi jugalah mengenai tentang Hidayah Center Foundation, yang mana kami ni selain daripada perkongsian yang macam ni, kami juga menyediakan kelas lah, perkhidmatan kelas khas untuk para mu'alaf yang ingin belajar tentang asas-asas Islam. Dan dalam masa yang sama kami juga ada melakukan program-program yang menerangkan tentang mesej-mesej Islam, tentang keindahan-keindahan Islam. Seperti mana kami ada buat juga program seperti Hari Terbuka Masjid, dan banyak lagi lah program yang kami lakukan. Jadi itu sahajalah yang saya ingin sampaikan pada malam ni, insya-Allah. Semoga bermanfaat lah untuk kita semua. Dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itu atas kelemahan saya. Jadi saya mohon maaf mewakili kami semua. Mohon maaf atas apa saja kekurangan lah di dalam perkongsian ni, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz atas kesudian untuk bersama-sama dalam perkongsian pada malam ni. Jadi itu sahaja, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.